Bagi sahabat-sahabat yang follow Perkampungan Sunnah, ya, saya ada 2 sesi pada hari Sabtu, dan dalam kedua-dua sesi saya ada tekankan perkara yang sama, iaitu berkenaan dengan wajibnya ataupun status fardu ainnya tazkiyatun nafs. Okey, bahawa penyucian jiwa ini bersifat fardu ain. Semua orang wajib buat. Ya, sebab saya faham dalam masyarakat kita ni, bila banyak sangat bid'ah, bila banyak sangat khurafat, orang akan kaitkan biasanya dengan tasawuf. Orang akan biasanya kaitkan dengan jalan kerohanian. Jadi kadang-kadang dia punya counter reaction adalah orang terus tak nak. Orang seolah-olah rasa macam tak perlu ada penyucian jiwa. Dia tidak termasuk di dalam fardu ain. Yang penting kita punya akidah betul, yang penting kita punya amalan agama kita, solat kita, puasa, zakat, haji kita betul. Orang terlepas pandang bahawa ada sisi ketiga dalam agama kita yang dipanggil sebagai al-ihsan. Betul? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Jadi sisi yang ketiga tu adalah sisi pengalaman. Sisi yang ketiga tu adalah sisi rasa. Jadi jangan neglect. Memang sidang kalam kami banyak spend time mementeras ajaran sesat, mengkritik ajaran-ajaran yang bukan-bukan, tapi bukan bermakna sisi yang ketiga ini kami neglect. Bukan bermakna sisi yang ketiga ini kami ketepikan, tidak. Bahkan daripada awal usaha kami nak membersihkan conception ataupun pemahaman masyarakat kepada aspek yang ketiga ini. Sebab telah dikelabui oleh pemahaman-pemahaman yang asing, pemahaman-pemahaman yang merosakkan akidah dengan bertopengkan tasawuf, dengan memakai jubah tasawuf, dengan memakai jubah tazkiyah. Jadi perlu tazkiyah untuk tazkiyah. Faham tak? Yang dipanggil sebagai tazkiyatun nafs ni mesti melalui proses tazkiyah dulu, baru dia boleh menyucikan kita. Masalahnya tazkiyatun nafs pun sudah dicemari. Satu ilmu yang sepatutnya membersihkan jiwa manusia, ilmu tu sendiri telah dicemari. Jadi sebelum kita masuk ke dalam ilmu itu, apa kita kena buat? Kita kena bersihkan dulu ilmu itu. Pemahaman masyarakat terhadap ilmu itu. Nama dia berbeza-beza lah. Ada yang panggil ilmu ihsan, ada panggil ilmu tazkiyah, ada panggil sufiyah, ada panggil tasawuf. Dan ulama berbeza pandangan berkenaan dengan mana satukah terma yang paling tepat. Tapi saya lebih cenderung dan saya lebih sukai terma nak panggil ilmu ihsan ataupun tazkiyah. Sebab ni terma yang ada di dalam Al-Quran. Okey, terma yang ada dalam Al-Quran. Al-ihsan adalah bermaksud pengalaman dan perasaan kita dalam ibadah kita. Ini sisi penting sahabat-sahabat. Okey? Sebab bila mana kita berbicara berkenaan dengan benar dan salah ni, kadang-kadang kita neglect ataupun kita tak perasan mengetepikan aspek rasa. Tengok, menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihat Allah. Maksud dia apa tu? Di sinilah sebahagian orang yang memanggil diri mereka sufi menggunakan konsep hadrah. Hadrah ni macam-macam tafsiran. Ada sebuah hadrah ni zikir nafas dan sebagainya. Tak, tapi hadrah asal maksud dia apa? Awak hadir dengan Allah. Itu maksud dia. You are present with God and you really feel that God is present with you. Kita hari ni solat je baru rasa dengan Allah. Di luar solat rasa macam Allah dah disconnected dengan Allah sekejap. Bila masuk solat connect balik. Betul? Ilmu ihsan adalah kita sembah Allah seolah kita tahu Allah melihat kita. Ini manislah kalau dapat. Dan saya yakin kita semua pernah merasainya dan kita semua pernah kehilangannya. Dan Allah akan tolak tarik macam tu supaya kita mencarinya. Jangan rasa awak dah dapat sekali, awak akan dapat selama-lamanya. Awak dapat bulan Ramadan, awak rasa awak boleh bawa all the way. Tak, dia akan hilang sekejap. Supaya awak merinduinya. You yearn for it more. Supaya kita bersungguh-sungguh untuk cari. Okey? Fa illam takun tara, kalau kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kalau kamu tidak boleh merasakan kamu melihat Allah, so turn it. That means fa innahu yaraka, bahawa dia melihat kamu. Salam. So makam yang lebih tinggi mana? Merasakan bahawa you sedang melihat Allah. Yang lebih rendah adalah you merasakan you sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Kita rata-ratanya boleh merasakan yang kedua. Allah is looking at us. But to feel that you are in front of Allah Subhanahu wa taala, itu makam yang lebih tinggi. Sebab tu Nabi mulakan dengan itu.
Kalau kamu tak boleh yang itu, maka yang kedua. So paling tidak salah satu daripada dua ini, melihat atau dilihat. Tapi ambil perhatian, hadis tu sebut ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Di sini kita kena hati-hati. Di sini datang geng-geng batiniah ni, dia masuk, tengok tu. Kita kena sembah Allah macam kita melihat Allah. Jadi bila awak sembah, ni semua awak melihat Allah lah, ni semua ni. Allah, ni semua adalah Allah. Wujud adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Bila silap sikit saja, dia boleh menyimpang jauh. Silap sikit saja. Ka'annaka tu jangan buang. Seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. That means you have that feeling. You ada perasaan itu. Dan kalau kamu tak boleh dapat perasaan kamu melihat Allah, paling tidak adakan perasaan Allah melihat kamu. Okey? Dan nak mencapai maqam itu bukan senang. Dia perlu berlaku proses penyucian jiwa. Penyucian jiwa daripada cinta dunia, takut mati, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak apa dengan dunia ni? Kita nak apa dengan sesi macam ni? Kan? So, saya start sesi ni dengan poin ini penting. Sebab bila sebut nama sidang kalam ni, kan, dan bila sebut perkataan kalam, orang tak dapat elak daripada perdebatan. Orang tak dapat elak daripada kritikan. Dan benda-benda ni, dia bukan satu-satunya kita kata kehidupan keagamaan seseorang. Ada sisi lain yang jangan tinggalkan. Ya, ini saya seru kepada diri saya juga dan kepada semua yang follow sidang kalam, jangan lupa aspek ini. Jangan lupa aspek ini, ya. Baik, penyucian jiwa daripada apa? Pertama sekali daripada cinta dunia. Macam mana nak buang cinta dunia? Diajar oleh para ulama kita adalah kita kena faham hakikat dunia tu apa dulu. Betul tak? Kadang-kadang kita menempelkan cinta kita kepada sesuatu, dan cinta kita pada sesuatu itu benar-benar jujur. Tapi kita tak perasan bahawa benda tu kadang-kadang tidak layak untuk dicintai. Sebab tu kita kena letak cinta kita pada tempat yang paling layak, kepada sesuatu yang paling layak. You cinta sesuatu yang salah, you are on the path of tragedy. Saya suka ulang kenyataan ini, dan walaupun dia kasar, dan dia memang sesuai pun kekasaran itu. Okay? Dunia is a beach. Betul tak? Apa maksud beach? Apa maksud beach? Taklah secara yang digunakan oleh rata-rata orang, kan? Yes. Maksud dia apa? Okay. Kalau kita letak macam tu, dunia is a beach. Dia apa? Dunia ni, dia akan sedut daripada kita, energi kita, semangat kita, dan dia akan buat kita jatuh cinta kepada dia. Tapi bila kita nakkan cinta dia balik, dia akan tinggalkan. Dia akan tinggalkan you broken, dia akan tinggalkan you slammed on the earth, dia akan tinggalkan you dalam keadaan kecewa, dia tak akan boleh berikan, sebab janji-janji dia semua palsu. Betul tak? Betul tak itu BITCH? Kan? Ini bukan seksis, sebab perangai bitch ni lelaki pun kadang-kadang buat. Betul tak? So dia tak ada kaitan dengan gender. Dunia is the biggest, BITCH. Okay? On purpose saya gunakan perkataan tu supaya ada kita fahamlah hakikat dunia ni. Okay? Dunia. Ada satu kenyataan, satu kalam. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah kepala segala kesalahan. Kan? Dan bahkan ada kajian dalam bidang psikologi pun yang menunjukkan bahawa the more materialistic you are, the more prone you are to get anxiety and depression. Okay? Sudah ada kajian-kajian yang menunjukkan siapa yang lebih cenderung kepada materialisme. Materialisme ni apa? Benda, kebendaan. Otak dia bangun pagi fikir duit, fikir nak rumah besar, fikir nak kereta besar, fikir perut, fikir benda-benda fizikal. Orang yang seperti ini yang lebih terdedah kepada penyakit anxiety dan depression. Tahu tak kenapa? Because dunia is a bitch. Simple as that. Faham? Apa yang awak harapkan sebagai satu perkara yang akan membahagiakan awak, itulah perkara yang akan buatkan awak kecewa. Orang beriman ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun."
wali-wali Allah ni dia tidak ada takut dan tidak ada sedih. Kenapa? Sebab dia tak ada cinta dunia. Itu point dia. You letak cinta dan harapan you kepada sesuatu yang tak boleh menunaikan permintaan you akan kecewa. Confirm punya. Ini yang kita tak belajar-belajar. Sometimes we need to go through life and get slapped by this BITCH, baru kita sedar. I'm not worth it. You tak faham ke? Kan? No, I still want you. I am not worth it, you fool. But I want you still. Lepas tu crash. Lepas tu tragedi, trauma dalam kehidupan. Sebab hakikat dunia begitu. Orang soleh ni, dia tidak meletakkan keinginan dia kepada dunia. Dia meletakkan keinginan dia kepada pemilik dunia ni. So, dia lain. Dia padahal equation dia taklah berapa susah untuk kita faham. Kenapa dia orang tak ada sedih, tak ada takut. Kita penuh sangat dengan sedih dan penuh sangat dengan ketakutan. Okay? So, ilmu tazkiyatun nafs dia ajar kita untuk first kali kenal dunia ni apa dulu. We have never spent time sitting asking this question. Dunia ni apa? Kenapa aku nak benda ni? Kenapa aku nak benda tu? Kenapa aku tak nak perkara ni? Kenapa aku tak nak perkara tu? Lalat cari tai. InsyaAllah. Lebah cari madu. Betul. Lalat dengan madu, lalat dengan apa? Lebah ni, siapa lebih makam tinggi? Kau lah. Lebah lah lebih tinggi lah makam dia kan. Dalam Quran pun dimuliakan. Betul. Tinggi lagi, kita letak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang inginkan Allah, makam dia paling tinggi sekali. Betul. Yang paling rendah orang yang nakkan bumi dan dunia ni. Apa yang awak nak, dia akan tarik awak. Awak nak Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tarik awak ke atas. Dan ke atas ni maksud dia atas dari segi kemuliaan ya. Dan siapa yang nak bumi ni, yang nak dunia ni, dia akan ditarik ke dunia, ke bawah. Dan dia akan dikecewakan berkali-kali. Kadang kita perlu dikecewakan berkali-kali baru nak cari Allah. Betul? Dikecewakan oleh dunia macam-macam segi, barulah nak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan tunggu perkara tu berlaku untuk kita balik pada Allah. Jangan tunggu. Sebab kadang crash tu sangat sakit dan ada orang tak boleh bangun balik. Okey, ini yang diingatkan oleh para nabi. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dan ajarkan kita. Jadi tolong sahabat-sahabat, jangan tinggalkan aspek ini ya. Cinta dunia buang. Lepas tu adalah sungguh-sungguh nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang kita buat, kita tanya diri kita nak apa daripada perkara ni. Kita cari ilmu nak apa? Kita bekerja nak apa? Kita berkawan nak apa? Kita derma nak apa? Orang Islam dia very conscious of apa yang dia buat. Dia sedar dengan apa yang dia buat. Dia tak buat main ikut orang saja, tak. Dia tahu apa yang dia buat. Untuk apa? Dan kalau kita conscious sedar, insya-Allah perlahan-lahan berlakulah tazkiyah tu. Belajar pun tazkiyah juga. Cari ilmu termasuk dalam penyucian. Penyucian diri daripada kejahilan. Betul? Macam nak sucikan hati kalau jahil? Macam nak sucikan hati kalau cari tasawuf tapi termasuk dalam batiniah? Kan? Dia bukan makin suci, dia makin kotor. So cari ilmu juga termasuk dalam tazkiyatun nafs. Jangan lupa benda ni. Ini termasuk dalam proses penyucian juga. Cuma nak dapatkan rasa tu, nak dapatkan al-ihsan itu. Okey. Ustaz dulu hentam rasa sekarang ni cakap rasa. Jangan salah faham. Kita tak pernah menolak rasa. Cuma kita kata jangan sampai rasa itu menjadi kayu ukur kebenaran. Ingat, betul tak? Saya ada cakap benda ni. Kayu ukur kebenaran adalah al-haq wal batil, bukti, hujah, dalil Quran, sunnah, apa yang Nabi ajar, apa yang para sahabat buat. Rasa ni dia sebagai apa? Dia sebagai minyak, fuel untuk beri kita semangat untuk buat apa yang Allah suruh. Perasaan, emotion kita. Jangan pula emotion menjadi pemandu kita. Saya suka benda ni maka dia betul. Saya tak suka maka ia adalah salah. Mana boleh macam tu? Kan? Dia adalah betul kerana ia betul. Maka saya menyukai benda yang betul. Saya akan buatkan betul itu imam perasaan saya makmum. Benda ni batil sebab dia batil, bukan sebab saya tak suka. Dan saya akan mengarahkan hati saya supaya saya membenci kebatilan itu. Itulah siapa yang menundukkan hawa nafsu dia kepada apa yang Nabi bawa, itulah orang yang beriman. Betul? Kita bukan nak buat agama ikut nafsu kita, tapi nafsu kita ditundukkan kepada agama dan jangan takut akan ada kesan baik dalam kehidupan kita. Walaupun sakit dan susah kadang-kadang,
tapi dia akan merawat jiwa kita tanpa kita perasan.